Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kuliah kita yang kedua pada hari ini. Mana dalam kuliah ini, saya akan menekankan kepada tajuk iaitu keselamatan operasi pengacuanan suntikan. Macam yang saya sebut dalam kuliah yang pertama dulu, di mana keselamatan adalah amat penting untuk kita titik beratkan dalam operasi ataupun kerja kita seharian. Di mana saja kita berada, apa saja pekerjaan yang kita lakukan, faktor-faktor keselamatan perlulah kita alert ataupun kita bagi perhatian sepenuhnya. Kerana ini boleh menyebabkan kecederaan, kemalangan, kecederaan, dan malah mungkin lebih teruk lagi menyebabkan kematian. Jadi untuk kuliah kali ini, macam saya katakan tadi, kita akan fokus kepada keselamatan operasi pengacuanan suntikan. Ini adalah di dalam modul Fundamental of Injection Molding. Di dalam tajuk keselamatan operasi pengacuanan suntikan, ataupun ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan di sini. Itu yang pertamanya adalah berkaitan dengan good housekeeping, iaitu pengemasan atau perapian keadaan sekeliling mesin terutamanya, itu juga pada mesin. Yang kedua adalah dari segi kebocoran cecair ataupun fluid leak. Yang ketiga berkaitan dengan butang henti kecemasan. Macam yang kita sebut dalam kuliah yang pertama dulu, sangat penting untuk menghentikan operasi mesin sepenuhnya. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan personal protection ataupun pelindungan peribadi. Selain daripada itu, kita juga akan bincangkan berkaitan dengan peralatan keselamatan pada mesin guidance device, di mana dalam slide pertama ataupun dalam kuliah pertama saya dah sentuh sebab sedikit berkaitan dengan keselamatan peralatan keselamatan pada mesin pengacuanan suntikan. Selain daripada itu, kita juga akan tengok sebab sikit berkaitan dengan keselamatan mesin jenis elektrik sepenuhnya, or electric machine safety. Kerana dalam mesin elektrik sepenuhnya ini melibatkan penggunaan servo motor untuk menggerakkan komponen-komponen. Jadi pergerakan mesin ataupun komponen yang diperlukan untuk beroperasi berlaku dalam keadaan yang terlalu senyap, terlalu perlahan. Jadi kadang-kadang kita tidak menyedari bahawa mesin jenis elektrik ini berada dalam mod operasi sepenuhnya. Good housekeeping yang pertama sekali adalah berkaitan dengan minyak. Di mana sebahagian besar mesin di industri ataupun di segi latihan kebanyakan adalah jenis puli hidrolik, di mana menggunakan minyak hidrolik sebenarnya untuk menggerakkan sebagai penjana untuk menggerakkan komponen-komponen pada mesin seperti acuan, seperti injection unit ke hadapan, ke belakang dan sebagainya, menggunakan kuasa tekanan daripada minyak hidrolik. Kat sini adalah para pelajar boleh lihat, ini adalah hose minyak hidrolik yang disambungkan kepada piston untuk menggerakkan komponen-komponen tertentu lah. Sekiranya berlaku kebocoran pada sistem hose ataupun sistem pengaliran minyak ini, akan berlakulah tumpahan minyak pada lantai dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan kemalangan sekiranya kita tak berhati-hati atau kita tak peka tentang perkara tersebut. Kita boleh lihat kat sini, selain daripada minyak, kita juga mungkin melibatkan kebocoran air. Sebab pada mesin yang macam saya katakan tadi, beberapa komponen mesin yang memerlukan sistem penyejukan menggunakan aliran air biasa daripada cooling tower untuk menyejukkan komponen-komponen tersebut lah. Jadi sekiranya berlaku kebocoran pada hose air
maka akan berlakulah tumpahan air pada sekeliling mesin kita. Ini boleh menyebabkan lantai menjadi licin dan boleh menyebabkan kita jatuh sekiranya kita tidak berhati-hati. Ini amat penting untuk kita perhatikan. Okey, selain daripada dua perkara tersebut di atas minyak air, ada lagi satu lagi adalah butiran resin ataupun butiran material. Material plastik ini dalam bentuk butiran yang kecil dan juga keras, di mana dia boleh menjadi pelincir. Sekiranya kita terpijak di atas butiran material yang tertumpah di atas lantai dan sebagainya, dia akan boleh menyebabkan berlakunya kelinciran, dan boleh menyebabkan kita jatuh dan mungkin menyebabkan kemalangan. Jadi kita juga perlu perhatikan berkaitan dengan butiran material, butiran resin di sekitar kawasan kerja kita. Okey, selain daripada itu juga, selain daripada minyak air, butiran resin dan sebagainya, kita juga kemalangan juga boleh berlaku. Sekiranya kita tidak mengamalkan housekeeping yang baik, iaitu mungkin terdapat di sekeliling mesin kita adalah sepihan-sepihan produk yang kita hasilkan, material dan sebagainya. Begitu juga dengan tepisan sampah, sarap dan sebagainya. Jadi ini akan juga boleh menyumbang kepada berlakunya kemalangan dan menyebabkan kecacatan ataupun kecederaan kepada individu tersebutlah. Jadi kita perlu berhati-hati dalam setiap langkah kerja yang kita amalkan. First, perkara utama yang kita perlu lakukan adalah untuk memastikan kawasan kerja kita tu selamat untuk kita beroperasi di kawasan persekitarannya, bebas daripada minyak, air, butiran material yang tumpah, sepihan, sampah sarap dan sebagainya. Okey, antara perkara biasa yang kita amalkan dalam aktiviti yang kita namakan sebagai good housekeeping adalah yang pertama adalah membuat penjadualan pembersihan. Dan setiap individu perlu memberi komitmen ataupun perlu memberi daya usaha masing-masing kepada menghasilkan suatu persekitaran kerja yang selamat untuk kita semua. Dalam penjadualan pembersihan tersebut melibatkan beberapa aktiviti seperti menyapu lantai dan sebagainya. Begitu juga dengan mengelap cermin atau bahagian-bahagian tertentu yang memerlukan pembersihan, untuk mengelakkan daripada mungkin grease dan sebagainya yang terdapat pada bahagian mesin tersebut. Ini akan menyebabkan mungkin pandangan kita akan terhalang dan sebagainya. Jadi perlu kita lap, perlu kita bersihkan kawasan tersebut. Selain daripada itu juga, terutamanya bagi butiran-butiran material kecil yang terletak di celah-celah mesin, di bawah lantai, di bawah mesin, di bahagian-bahagian sempit tertentu, penggunaan vacuum adalah lebih bermanfaat, di mana mungkin kemampuan vacuum untuk menyedut semua butiran-butiran material tersebut adalah lebih besar berbanding dengan sekiranya kita menggunakan penyapu saja untuk menyapu bahagian tersebut lah. Jadi penggunaan vacuum boleh kita gunakan, dan saya rasa ini akan memberi lebih kesan yang baik dalam menghasilkan good housekeeping. Minyak juga tidak tertumpu pada mesin saja. Biasanya minyak tertumpah atas lantai dan sebagainya. Jadi kerja-kerja mop lantai, mop bahagian-bahagian yang terlibat perlulah kita laksanakan bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang mungkin berlaku. Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan kebocoran minyak, kebocoran air dan sebagainya, perkara penting yang kita perlu beri perhatian adalah jangan sesekali kita sentuh sumber kebocoran tersebut, sama ada kebocoran itu melibatkan kebocoran minyak
ataupun kebocoran air. Kerana kebocoran kedua-dua medium atau media ini dia sebenarnya melibatkan tekanan yang tinggi, menghasilkan tekanan yang tinggi. Okay. Sebab utamanya seperti minyak, sebab dia menggunakan pam minyak hidrolik, di mana menggunakan pam akan menghasilkan tekanan yang tinggi, dan sekiranya berlaku kebocoran percikan ataupun tolakan minyak tersebut di dalam keadaan bertekanan yang tinggi, dan sekiranya kita sentuh pada sumber kebocoran tersebut, kita takuti bahawa nanti kemungkinan sekiranya pada bahagian-bahagian anggota badan kita tertentu yang kita sentuh tersebut ada kesan luka, terbuka dan sebagainya, dan minyak hidrolik tersebut boleh memasuki riang ataupun ruang tersebut, liang-liang terbuka tersebut. Jadi ini akan menyebabkan mungkin gangguan pada kesihatan kita. Jadi elakkan daripada menyentuh sebarang sumber-sumber kebocoran sama ada air, minyak ataupun apa-apa yang sebagaimana kedua-dua bahan tersebut. Okey, apa yang perlu kita lakukan sekiranya berlakunya kebocoran bendalih pada kawasan pada mesin kita terutamanya? Okey, langkah yang pertama adalah kita kena cari punca dan matikan dia punya punca tersebutlah. Okey, terutama contohnya kalau macam minyak tadi, kita boleh matikan pump untuk mengurangkan tekanan dan mengurangkan kuantiti minyak yang mengalir keluar dari sumber tersebut. Okey, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melindungi kawasan kebocoran tersebut supaya bendalih yang bocor tersebut tidak menjangkaui satu kawasan yang lebih luas. Ini akan menyusahkan ataupun akan menyulitkan kerja-kerja pembersihan yang kita akan lakukan. Dan sekiranya ini berlaku, langkah yang seterusnya adalah kita perlulah membersihkan kawasan tersebut dengan serta-merta. Ini satu amalan yang penting kita laksanakan sekiranya berlaku sebarang kebocoran. Okey, selain daripada itu, selepas tindakan yang kita laksanakan, selain daripada itu kita juga perlu memaklumkan sebarang masalah yang timbul disebabkan oleh kebocoran tadi kepada superior ataupun pada individu yang lebih tinggi daripada kita, seperti penyelia, pengurus, pihak pengurusan dan sebagainya, ataupun juga pada bahagian yang khusus, iaitu pada bahagian penyelenggaraan yang akan memperbaiki kebocoran yang berlaku pada mesin kita. Okey, berbalik kita kepada tajuk kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan PPE ataupun Personal Protective Equipment, ataupun peralatan perlindungan personal, peralatan ataupun alat-alat yang kita gunakan untuk melindungi diri kita semasa kita melakukan kerja-kerja harian. Okey, terutamanya seperti yang pertama kat sini adalah dari segi pelindung mata ataupun safety glasses. Ini amat penting jugalah, sebab sekiranya kita tidak mengenakan pelindung mata, kita takuti, kita tak pasti di mana apa-apa perkara mungkin berlaku. Okay? Dan penjagaan mata adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita laksanakan. Okay, selain daripada pelindung mata, kita juga perlu mengenakan pelindung muka. Okay? Ini terutamanya kita perlukan semasa proses purging, proses suntikan material daripada barrel keluar daripada barrel, lemburan panas yang ada di dalam barrel ditolak keluar daripada nozzle di bahagian hadapan ini dengan kelajuan yang tinggi. Ini walaupun kita ada push cover di sini, penggunaan pelindung muka adalah pelindung keselamatan yang kedua selain daripada push cover untuk melindungi diri kita daripada percikan material ataupun lemburan material yang panas.
Okey, sarung tangan yang tahan panas ataupun heat resistant glove biasanya yang dibuat daripada kulit dan sebagainya adalah sangat berguna ketika kita berurusan ataupun ketika kita mengendalikan leburan panas untuk memeriksa suhu dan sebagainya. Menyebabkan suhu leburan yang panas yang saya sebutkan tadi mungkin mencapai 300 degree Celsius. Ini amat panas yang boleh mendatangkan kecederaan sekiranya kita terkena ataupun tersentuh leburan panas tersebut. Okey, pemakaian baju ataupun lab coat yang sesuai, terutama sekali memakai baju lengan panjang long sleeve, terutama sekali semasa proses pejin, proses yang kita lakukan untuk menyuntik material keluar daripada barrel. Itu amat penting kita gunakan baju yang berlengan panjang ataupun long sleeve. Ini boleh melindungi bahagian lengan kita daripada percikan leburan material tersebut. Okey, dan seterusnya untuk tempat-tempat tertentu, kawasan-kawasan tertentu yang menghasilkan bunyi bising yang tertentu, bising yang kuat melebihi daripada had desibel yang dibenarkan, kita perlu menggunakan pelindung telinga yang kita sekiranya kita bekerja dalam keadaan persekitaran yang bising secara berterusan tanpa kita mengenakan pelindung telinga, ini akan menyebabkan kecacatan yang akan menyebabkan kecacatan kekal pada bahagian telinga kita. Jadi ini amat penting untuk kita berjaga-jaga dan kita mengenakan pelindung telinga untuk mengatasi perkara tersebut. Okey, selain daripada peralatan keselamatan peribadi atau PPE, personal protective equipment yang kita perlu kenakan semasa kita menjalankan operasi pengacuanan di mesin dan sebagainya. Okey, antara perkara lain lagi yang lebih penting adalah dari segi disiplin diri kita dan dengan mematuhi peraturan-peraturan umum yang telah digariskan. Di antara peraturan-peraturan umum yang kita perlu teliti atau kita perlu patuhi adalah yang pertamanya, jangan sesekali kita membuang machine guardian ataupun safety device yang terdapat pada suatu mesin. Kerana safety device yang dipasang pada mesin sememangnya mempunyai fungsi pelindungan keselamatan yang efektif untuk kita. Jadi sekiranya kita membuang peralatan keselamatan tersebut, contohnya dekat sini, bahagian ini sepatutnya ada barrel cover, ada pelindung barrel, tetapi dalam keadaan ini kita lihat pelindung keselamatan pada barrel tersebut telah ditanggalkan. Ini membolehkan sentuhan terus daripada anggota badan kita kepada heater pen ataupun gelung pemanas di bahagian barrel, dan ini memang akan menyebabkan kecederaan yang serius. Dan selain daripada itu juga, jangan sekali kita ambil jalan pintas, never bypass the safety device. Ada setengah individu atau pekerja di industri mengambil langkah yang tidak wajar untuk memudahkan kerja masing-masing dengan cara mengambil jalan pintas, dengan mematikan fungsi sesuatu safety device itu untuk memudahkan kerjanya. Tetapi perbuatan tersebut mungkin memudahkan kerjanya, tetapi secara seriusnya akan mendatangkan malapetaka ataupun kemalangan pada diri dia sendiri. Jadi jangan sesekali bypass sebarang peralatan keselamatan yang ada pada mesin. Okey, selain daripada itu juga, jangan mencapai melampaui daripada safety device tersebut, terutama sekali mungkin pada bahagian pintu, pada bahagian atas bahagian pintu di sini, terdapatnya ruang,
dan dekat sini adalah safety device untuk pintu. Sekiranya pintu terbuka, pergerakan acuan tutup akan terhenti. Tetapi dalam konteks menjangkau, mencapai, melangkaui safety device, mungkin ruang yang kosong di atas bahagian pintu ini dalam keadaan terbuka, dan kita boleh memasukkan tangan daripada bahagian atas ke dalam kawasan yang operasi mall untuk buka dan tutup. Ini adalah amat membahaya. Jadi jangan sesekali cuba untuk melangkaui safety device yang terdapat pada mesin lah. Okey, dan akhir sekali adalah jangan sesekali compromise ataupun bertolak ansur dengan masalah keselamatan tersebut. Okey, tetapkan pendirian. Sekiranya peralatan keselamatan tidak terdapat pada mesin, jangan sesekali kita mengoperasikan mesin tersebut. Ini amat membahaya. Okey, ini lanjutan daripada yang tadi adalah kita dah tengok tadi adalah push shield ataupun push cover pada bahagian mesin. Okey, ini adalah ditunjukkan dengan jelas kat sini adalah push shield yang terdapat di bahagian depan. Okey, di mana pada bahagian sini, pada bahagian sini akan digerakkan untuk membuka, dan material boleh mengalir keluar daripada bahagian nozzle sekiranya berlaku proses suntikan. Tetapi sekiranya pintu ataupun push cover ini dibuka, secara automatiknya adalah akan menghantar isyarat kepada limit switch ataupun sensor yang ada di sini, dan akan menghalang daripada leburan panas yang terdapat di dalam barrel disuntik keluar. Ini adalah fungsi bahagian push cover tersebut lah, untuk menghalang percikan keluar sekiranya dia dalam keadaan terbuka. Okey, pada bahagian push cover sebenarnya terdapat switch mahat ataupun limit switch. Okey, sekiranya dia dalam keadaan terbuka, disebabkan oleh push cover yang dibuka, jadi proses menghentikan operasi suntikan akan berlaku di sini. Okay. Jadi penolakan ataupun push cover yang ditolak keluar daripada tempat yang sepatutnya akan menyebabkan operasi suntikan akan berhenti dengan serta-merta. Okey, untuk pengetahuan juga di bawah bahagian push cover tersebut masih ada lagi ruang yang terbuka, di mana kita bagi individu tertentu yang tidak mengamalkan keselamatan yang sepatutnya, SOP keselamatan yang sepatutnya, masih boleh meletakkan tangan di bawah bahagian cover, di mana proses suntikan tidak akan berhenti sebab pintu keselamatan ataupun push shield masih lagi dalam keadaan tertutup. Jadi jangan sekali menjangkaui tempat yang bahaya tersebut. Okey, selain daripada push cover tadi, kita dah tengok dah tadi berkaitan dengan interlock mechanical ataupun saya sebutkan tadi sebagai mechanical safety bar. Itu adalah dua perkara yang samalah. Di mana fungsi untuk mechanical ni adalah untuk menghalang pergerakan acuan menutup ataupun mall close, dalam kegagalan, sekiranya berlaku kegagalan pada safety device ataupun safety device yang terdapat pada pintu keselamatan. Okey, terletak di tempat yang sama juga, iaitu pada pintu keselamatan. Selain daripada tadi mechanical safety bar ataupun interlock mechanical tadi, pada pintu yang sama, pada pintu hadapan yang sama, terdapat juga switch electrical dekat situ, yang pada bahagian ini switch electrical, di mana sekiranya pintu terbuka, secara automatiknya limit switch tersebut akan terangkat, dan ia akan menyebabkan operasi
penutupan akan terhenti. Selain daripada itu juga, selain daripada mechanical safety bar, switch elektrik, juga terdapat switch hidrolik di bahagian bawah pintu. Itu juga untuk membantu untuk memastikan tidak berlaku pergerakan acuan menutup sekiranya terdapatnya kecuaian di segi pintu yang dibiarkan terbuka dan sebagainya. Ini sekiranya pintu terbuka, secara automatiknya ketiga-tiganya akan berfungsi serentak, mana akan menghentikan pergerakan acuan bergerak ke hadapan ataupun close acuan menutup. Macam saya katakan tadi, kesemua safety device yang terdapat pada pintu hadapan, dia punya fungsi adalah untuk menghalang daripada acuan daripada tutup. Sekiranya acuan bergerak tutup dalam keadaan pintu terbuka, yang mungkin akan mendatangkan kecederaan pada pekerja yang terdapat di kawasan tersebut. Yang tadi adalah pintu hadapan. Ini adalah pintu keselamatan bahagian belakang mesin, juga dibekalkan dengan switch elektrikal yang ada di sini. Switch elektrikal ini juga berfungsi seperti mana yang pada bahagian hadapan tadi, di mana apabila pintu terbuka, secara automatiknya ia akan menghentikan proses penutupan acuan. Begitu juga dengan switch hidrolik yang terdapat pada pintu belakang. Pada bahagian pintu belakang lebih istimewa lagi sekiranya salah satu daripada safety device ini terbuka, dalam keadaan terbuka, switch elektrik terbuka ataupun switch hidrolik ini terbuka pada bahagian pintu belakang, secara automatiknya akan berlaku shutdown atau akan berlaku akan mematikan proses operasi pam ataupun motor yang terdapat pada mesin tersebut lah. Ini adalah satu keistimewaan yang terdapat pada mesin, di mana kadang-kadang kita tidak mengetahui, mungkin bila kita bekerja dalam keadaan berpasangan ataupun ada individu lain yang bekerja bersama-sama dengan kita, mungkin kita mematikan di bahagian hadapan mesin tetapi kita tidak tahu apa yang berlaku di bahagian belakang mesin. Sekiranya pintu di bahagian belakang terbuka, secara automatiknya ada untuk menghalang pada sebarang kemalangan yang berlaku, yang kita tidak ingini adalah berlakunya proses shutdown ataupun pematian pam daripada berfungsi. Itu sebuah sikit berkaitan dengan fungsi keselamatan pada mesin injection molding, terutamanya jenis hidrolik lah. Jadi selepas ini kita akan tengok sebuah sikit berkaitan dengan mesin jenis elektrik sepenuhnya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa mesin jenis elektrik sepenuhnya menggunakan sebuah motor untuk menggerakkan komponen-komponen. Jadi mesin ini tidak memerlukan motor pump yang menghasilkan bunyi yang tinggi atau bunyi yang kuat. Jadi dengan menggunakan pergerakan hasil dari pergerakan sebuah motor, dia menghasilkan bunyi yang sangat perlahan, begitu senyap ketika dia beroperasi. Jadi ini adalah satu ciri utama untuk mesin fully elektrik, di mana ini sekiranya kita tidak memberi perhatian yang serius, tidak fokus pada operasi mesin tersebut, mungkin kita akan terlibat dengan kemalangan
yang kita tidak jangkaukan disebabkan oleh bunyinya yang sangat senyap. Lebih-lebih lagi sekiranya mesin tu tidak berada di dalam keadaan pergerakan, dalam keadaan idle, silent when idle, maknanya dalam keadaan tidak ada pergerakan, tidak akan berlaku sebarang bunyi, disebabkan oleh tidak ada mekanisme pump yang bergerak pada ketika itu. Jadi sekiranya tidak ada pergerakan yang berlaku dalam keadaan idle, mana tidak ada bunyi yang akan terbit daripada operasi tersebut. Selain daripada itu juga berlakunya pergerakan yang tiba-tiba berlaku, disebabkan oleh pergerakannya begitu lancar, disebabkan oleh sebuah motor yang bergerak. Jadi mungkin pergerakan secara tiba-tiba ini boleh mengejutkan kita sehingga kita tidak memberi perhatian sepenuhnya ketika mengendalikan mesin jenis elektrik. Pergerakan-pergerakan ini biasanya berlaku secara tiba-tiba lah. Sebab setiap pergerakan yang berlaku telah disusun dalam sekuen yang tertentu, sekuen yang tentu untuk yang kita namakan sebagai putaran proses. Jadi pergerakan komponen-komponen tersebut adalah mengikut ketetapan yang kita telah laraskan pada mesin. Ia boleh bergerak dan dia boleh berhenti mengikut ketetapan yang telah kita tentukan. Jadi kita sebagai pekerja perlulah berhati-hati pada sebarang masa, kerana perkara ini akan berlaku, pergerakan tiba-tiba akan berlaku. Sehingga setakat ini apa yang kita telah bincangkan, saya recap balik ataupun saya ulang balik apa yang kita dah tengok tadi. Tajuk-tajuk yang terdapat dalam keselamatan mesin dan pelancongan suntikan. Apa yang telah kita bincangkan, yang pertama kali berkaitan dengan pengemasan yang baik, good housekeeping, masalah kebocoran minyak, masalah kebocoran air, mengadakan jadual pembersihan sepanjang masa. Begitu juga dengan kebocoran cecair. Itu tajuk yang kedua yang kita tengok tadi. Selain itu, butang anti kecemasan yang terdapat pada bahagian depan mesin yang akan menghentikan pergerakan mesin serta-merta. Pelindungan peribadi, personal protection, kita dah tengok antara peralatan-peralatan sokongan ataupun peralatan-peralatan keselamatan pada individu, pada seseorang pekerja itu adalah antara lain mungkin safety glass, safety face shield, atau pelindung muka, sarung tangan, baju berlengan panjang dan sebagainya lah, pelindung telinga dan sebagainya. Selainnya itu kita dah tengok dari segi peralatan keselamatan mesin, guidance device. Jangan sesekali, sekali lagi saya tekankan, jangan sesekali menjalankan operasi satu mesin dalam keadaan peralatan keselamatan pada mesin tersebut tidak sempurna sepenuhnya. Dan last sekali yang kita tengok tadi adalah berkaitan dengan keselamatan mesin jenis elektrik sepenuhnya. Sebab sifat mesin jenis elektrik ini adalah pergerakan yang senyap, berlaku tiba-tiba dan sebagainya, sebab dia menggunakan operasi yang dijanakan oleh sebuah motor yang melakukan pergerakan yang sangat licin, sangat lancar, dan ini menyebabkan boleh dikatakan tiada bunyi yang terhasil. Jadi perlu berhati-hati bila mengendalikan mesin suntikan ataupun mesin molding jenis elektrik. Sebagai conclusion ataupun sebagai rumusan apa yang kita dah bincangkan tadi, apa yang saya boleh katakan di sini adalah keselamatan perlu kita utamakan. Di mana-mana industri, di mana-mana workshop dan sebagainya, tempat kerja, biasanya kita akan lihat signage ataupun signboard yang menyatakan bahawa safety first, keselamatan
yang paling utama. Titik beratkan keselamatan sebelum kita mengoperasikan sesuatu proses pengeluaran dan sebagainya lah. Okay, yang kedua, setiap individu bertanggungjawab bagi memastikan tempat kerja masing-masing bersih dan selamat. Bukan hanya mengharapkan pada pekerja-pekerja pembahagian pembersihan, cleaner, operator dan sebagainya. Setiap individu bertanggungjawab untuk memastikan tempat kerjanya bersih dan selamat. Okay, jadi untuk kuliah kita yang kedua ni, saya harap para pelajar semua dah memahami dan mampu mengamalkan aktiviti ataupun mampu mengamalkan prosedur keselamatan yang sepatutnya semasa kita menjalankan mesin nanti. Jadi saya sudahi dalam kuliah kedua ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.